yang bernama Muhammad Daniel Irfan bin Hamidi. Saya bagi pihak Muslim Madrasah mengucapkan tahniah pada keluarga beliau yang berada di madrasah pada malam ini, ibu dan ayah dan adik beliau, dan juga anak hafiz sekalian. Sekadar ulangan saja, pada kita kena tahu sebab apa mendorong diri kita melihat keindahan, kehebatan Allah SWT punya perancangan. Kita merancang oleh Allah punya perancangan lagi hebat. Pada tahun ini dengan izin Allah SWT, kita bermula belajar syahadah pada bermula bulan 1, itu pelajaran yang ke-41, itu Amal Hidayat, dan disusuli oleh Muhammad Amal Anu Hakim pada bulan 6. Seterusnya Firdaus Zikri pada bulan 8, dan akhir sekali iaitu Nik Amjad yang sekarang berkhidmat dengan pihak madrasah yang disyadahkan pada bulan 8 hari itu. Dan pada malam ini penyaksian 21 dan 22 10 Iman Isyadullah diizinkan Allah SWT. Dan untuk yang berada pada majlis yang mulia ini, saya sebagai pengurusan atas maklumat pihak mudir perancangan, saya berharap yang berada di majlis mulia ini sama-sama kita jangan tinggal doa, terus menajak Allah SWT agar nama yang sampai pada saya ada lagi 3 pelajar yang akan menyusuli pada tahun ini, iaitu Mugazul mungkin hujung tahun ini, dan Hasni, dan seterusnya Hasim. Dan kita mohon itu rancangan kita. Kita mohon anak-anak sekalian doakan pada Allah SWT memudahkan lagi pelajar ini menyusuli kemudian. Dan pasti kita mendoakan, Allah akan memastikan mendoakan kita juga. Itu kita tidak mengharap pada makhluk, kita mengharap pada Allah SWT. Begitu juga pada malam ini, dan atas perancangan Muhammad Daniel ini, atas maklumat dia syahadah ni Sabtu dan Ahad semalam, bermula semalam, dan di mana pada saya dia habiskan semalam sebanyak 20 juzuk, dan disambung hari ini 10 juzuk, dan habis tadi sebelum zuhur. Alhamdulillah, kita syukur. Dan untuk maklumat selanjutnya saya akan mula sebelah ini, dan saya menjemput Muhammad Daniel Irfan untuk hadapan membacakan surah 3 terakhir dan terus mendoakan khatam Quran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم والشاهدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang baca bernama Muhammad Irfan bin Hamidi, ya, yang selesaikan syahadah beliau pada 21 dan 22 hari ini. Sebagaimana saya maklum tadi, semalam beliau berusaha 1 sampai 20, hari ini 1 sampai 10. Dan untuk makluman yang hari pada malam ini, untuk semakan Muhammad Irfan ini, kita menjemput dua ustaz daripada Perak ini, iaitu dimulakan pada 21 hari bulan oleh Al-Fadil Ustaz Razif bin Rajali dari Melaka, dan seterusnya pada hari ini disemak oleh Al-Fadil
Ustaz Basir bin Muhammad dari Johor Bahru. Alhamdulillah atas semakan Ustaz daripada dua negeri yang jauh ini sampai Johor Bahru atas pandang semak sahaja, dan bertuah pada modalnya disemak, dan mungkin Ustaz Fadil Mudir akan mula sedikit atas semakan adil ini. Dan untuk mengetahui sebagaimana sebelum ini, kita nak tahu juga liku-liku perjalanan Muhammad Jalil Fadil daripada awal masuk sampailah di syahadah ini. Kita dengan cerita sedikit sebagai peringatan pada diri kita. Itulah perjalanan kita kalau tersabar duduk di madrasah ini mengikut peraturan yang dimaklum oleh pengurusan dan juga arahan daripada mudir dan ustaz. Kita akur dengan tertertib di sini, insyaAllah akan sampai kita punya masa nanti, insyaAllah. Dengan ini saya mempersilakan kepada Ustaz Haziq untuk menceritakan sedikit sebanyak perjalanan Muhammad Jalil Ifat hingga ke hari ini. Dipersilakan Afan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini Allah SWT pilih seorang lagi sahabat kita, iaitu Muhammad Jalil Ifat bin Hamidi, untuk mengambil imtihan syahadah, yang mana buat masa sekarang ni Al-Quran dia lah yang paling lancar sekali kat sini, sebab dia buat syahadah. Telah dibuktikan dengan disemak oleh Ustaz Buah daripada madrasah kita yang kita jemput daripada Johor dan Melaka. Jadi alhamdulillah, berkat kesabaran, doa dan kesungguhan dan Allah SWT pilih Jalil Ifat. Jadi sedikit biarata Muhammad Jalil Ifat ni, dia masuk pada tanggal 10 Disember 2017. Kemudian dia mula menghafal 6 bulan kemudian, 11 Mei 2018. Bila masuk madrasah, kita tak akan kelas hafal, kita akan betulkan dulu sebutan-sebutan huruf dia, makhraj huruf, sifat huruf. Dah lancar, dah betul, baru kita mula menghafal. Kemudian tarikh dia khatam 8 Ogos 2022. Mengambil masa lebih kurang 5 tahun 3 bulan untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran. Dan kemudiannya dia teruskan lagi perjalanan dia selama lebih kurang setahun 2 bulan, iaitu pada semalam dan hari ini 21 bulan 2022 bulan 10 2023. Jadi Ifat telah lulus insya-Allah. Jadi sama-sama kita azam untuk jadi macam sahabat kita. Tengok kesungguhan dia, kita tengok dia punya ujian yang dia lalui. Setiap orang dekat madrasah ni lain-lain ujian dia. Dan sekarang ni disarankan untuk Jalil Ifat untuk sambung pengajian. Jangan berhenti kat sini ya. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu ni, dalam agama ni. Jangan pernah merasa puas. Cukup lah, syahadah dah lancar kan. Tak, banyak benda lagi yang dia tak tahu. Makna Al-Quran tak tahu kan. Jadi itu baru makna. Banyak lagi benda yang kita nak tahu. Jadi disarankan untuk sambung mengajian alim. Mengajian alim kat sini yang terdekat dekat sebenarnya. Banyak lagi yang tempat lain. Jadi untuk apa kita sambung ni? Supaya kita tahu
apa yang sampaikan, apa yang kita hafal selama ini. Baru kita ada niat untuk kita amal dan sampaikan. Ini beritahu orang yang hafal Quran, Hafiz Al-Quran ni diberi syafaat 10 orang ahli keluarga yang dah confirm masuk neraka. Seorang Hafiz Al-Quran dia boleh tarik 10 orang ahli keluarga dia yang dah masuk neraka untuk keluar dari neraka, masuk ke Allah SWT. Jadi tapi untuk Hafiz Al-Quran yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi sekarang ni kita hafal tapi tak tahu apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Untuk tahu tu kita kena sambung pengajian alim. Sementara 8 tahun. Itu paling sikit 8 tahun. Kat Indonesia 10 tahun. Semua Yaman 4 tahun. Ilmu agama tak habis. Al-Quran ni baru 30% daripada agama. 70% lagi dengan syariah sama-sama. Jadi alhamdulillah. Jadi kita sama-sama azam. Target kita kat masa ni untuk apa? Syahadah. Bukan habis. Kalau target kita jadi hafiz Quran, nanti bila habis mana syahadah? Apa target hafiz kan? Bukan syahadah. Rugi. Satu kerugian yang besar untuk orang yang tak ambil imtihan syahadah. Jadi kita doa setiap hari supaya Allah pilih kita untuk menduduki imtihan syahadah. Ayat yang berdoa, ya Allah pilihlah aku untuk menduduki imtihan syahadah keluar setahun. Syahadah keluar setahun ni, orang yang selesai mengajar ni tak ada habis syahadah mesti nak keluar setahun. Berapa hari dia? Atau berapa bulan? Untuk keluar setahun dia kena lulus daurah hadis. No, fiqh tak dapat hari. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Aziz. Itulah yang kita boleh rumuskan. Orang hebat tangguh bumi ini tidak hanya bukan orang yang mengajar Quran dan juga mengajar Quran, belajar dan kena amal dan sampaikan. Bagaimana dah Fadil Ustaz Aziz kata tadi, ini baru perikaan, baru 30%. Untuk menggali ini seterusnya sampailah kita pejam mata, ya, untuk mengetahui apa siap bacaan. Pada kita sambung lagi pembelajaran ke alim, membaca bahasa Arab dan sebagainya. Okey, anak-anak aku sekalian, seterusnya kita menjemput Fadil Mulir Ustaz Syah hadapan untuk mengulas sedikit tentang perjalanan Daniel Ifan ini, tentang segi bacaan daripada semalam hingga hari ini. Seterusnya kita akan buat sedikit penyampaian sijil syahadah dan juga sebagai kelas pada bahasa itu kelas Al-Quran. Dipersilakan Fadil Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin pelajar-pelajar Ustaz Asatizah yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali kita banyakkan syukur kepada Allah SWT di atas pilihan kasih sayang Allah. Nak muliakan kita, Allah letak tempat yang baik, tempat yang ada suasana agama. Dan bila tempat yang ada suasana agama ni, iman dan amal kita akan terjaga. Amalan hadiah kita adalah amalan yang menanti Allah SWT. Jadi hadirin pelajar Asatizah yang berkata Allah SWT, malam ni adalah malam yang sangat
Siapa tahu sama kita tadi dalam doa tadi ada 700,000 para malaikat. Masya-Allah. Bahwa 700,000 para malaikat bersama dengan kita tadi semasa sahabat kita baca doa tadi. Majlis tadi bersama kita ada 700,000 malaikat mengaminkan doa. Jadi sepatutnya dalam doa tadi kita sediakan hajat-hajat kita. Yang ada di kalangan kita yang berhajat, minta melancarkan Al-Quran, minta mudahkan untuk menghafal, minta kekalkan ingatan itu sampai akhir hajat kita. Jadi kita sedia hajat-hajat kita dalam doa tadi. Jadi pelajar-pelajar mulia, hadirin yang mulia dan mati Allah SWT, Allah SWT nak bagi satu kemuliaan, dan Allah SWT akan pilih 70 kali. Kemuliaan ni hanya dalam agama saja. Dalam keduniaan, dalam perkara dunia tak ada kemuliaan. Allah tak bagi kemuliaan. Tapi dalam agama, kita baca Quran, kita berzikir, kita solat, kita bersedekah, segala amalan, amalan-amalan baik, amalan yang memperolehi pahala, semuanya Allah SWT akan bagi ganjaran. Dan setiap huruf Al-Quran kita baca, Allah SWT akan bagi 10 hasanah. 10 hasanah satu juzuk, 30 juzuk, berapa banyak huruf, dan ini adalah selesaikan. Jadi alhamdulillah kalau boleh ucapkan niat pada dia. Sebab apa hari ini Allah SWT ketahiran depan kita. Kehebatan sebenarnya datang daripada Allah. Allah yang bagi kepada dia untuk dia baca, bukan dengan kemampuan dia. Dan kemampuan dia pun tak yakin dengan kemampuannya, tapi Allah SWT yang bagi kelebihan yang besar kepada dia, fadilat yang besar kepada dia. Hari Khamis lepas dia baca 30 juzuk sehari, dapat 25 juzuk dan disambung keesokan. Dia buat mana. Jadi inilah hasil bila mana kita ada usaha dan sungguh-sungguh menjaga, kita korbankan masa kita, dan kita tinggalkan mak ayah kita. Ada yang datang dari jauh ni, mana tapah, apa tapah? Pergi sembilan, pergi sembilan datang. Nilai, datang nilai nak belajar. Belajar agama nak apa tuan? Jadi belajar kepada mati Allah SWT, kita semua kena sematkan azam supaya Allah SWT sempurnakan cita-cita kita, keinginan kita. Jadi belajar kepada mati Allah SWT, Quran ni dia mudah untuk dihafal, dan dia mudah juga untuk dia hilang daripada ingatan kita. Lebih senang daripada seekor unta terlepas daripada tali dia. Dia lebih senang lagi. Jadi Al-Quran ni kita kena jadikan dia sahabat kita. Sahabat kita. Kalau kita tak baca, kita mendengar. Supaya sentiasa Al-Quran ni bermain di fikiran kita. Walaupun kita tak baca, kita dengar sedangkan, dan sebenarnya apa yang kita dengar itu, benda itu bermain dalam ingatan kita. Al-Quran tu duk baca juga dalam ingatan kita, dalam telinga kita dengar, kita baca. Dan kita dengar kawan kita baca, kita semak kawan kita baca, sebenarnya Al-Quran ni duk pusing dalam fikiran kita, dalam ingatan kita. Jadi pelajaran melalui mati Allah SWT untuk mendapatkan kelancaran Al-Quran ni, kita kena perlukan kesungguhan. Mengaji sambil lewa, sambil ngantuk, jangan harap Allah nak bagi. Jangan ada angan-angan ngaji sambil lewa, ngantuk, tidur, tengok sana, tengok sini, tak baca Al-Quran, jangan harap nak ingat. Jadi dia perlu dengan usaha dan pengorbanan. Kita semua tahu, nak dapatkan 30 juzuk lancar, bukan tukar dengan hafiz je. Hafiz tak cukup. Dia tanya yang bawa hafiz ni ingat Al-Quran. Dia tanya, boleh baca orang hari juzuk? Boleh baca? Tak boleh baca. Boleh baca juzuk? 3 juzuk lah. 3 juzuk lah boleh baca. Kan saya baca 10 juzuk esok? Tak boleh. Jadi
Quran ni sebenarnya tak cukup dengan kita khatam saja, tak cukup. Untuk kita mantapkan, kita lancar Al-Quran, dalam ingatan kita tak cukup dengan khatam. Semua kita kena menduduki imtihan syahadah peperiksaan, mulia dengan 3 juzuk, 5 juzuk, 7 juzuk, 8 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk. Seterusnya satu hari 30 juzuk. Jadi jadualnya akan Ustaz akan jadualkan benda ni, supaya satu hari itu kita boleh baca satu Al-Quran dari bidayah ila nihayah, daripada permulaan sampai akhir itu kita boleh baca awal akhir. Jadi untuk dapat ni kita semangat insya-Allah. Kita azam dan tak cukup kan kita azam, kita kena buktikan keseluruhan kita. Kita dah usaha kan, kita dah jaga masa kelas masuk pada awal. Jadinya masuk awal masuk. Lepas tu bangun awal masuk kelas awal. Lepas tu masuk kelas apa? Orang tidur mengaji, baca Al-Quran. Kena ada keseluruhan pula rasa. Dan yang terakhir kita kena, kita dah sungguh-sungguh, kita dah usaha, kita kena doa. Sebab apa yang nak bagi ni bukan kepandaian kita. Siapa yang nak bagi? Allah yang nak bagi. Ada satu kisah di Puan Wujud lah. Puan Wujud seorang pelajar ni, mak dia cerita Zahid. Mak dia cerita dengan Ustaz di sana. Dia kata anak dia ni, kalau dia sarapan, tentu nak pagi dan sarapan nasi lemak kan, tengah hari lepas tu tanya dia makan apa pagi, dia tak ingat. Dia punya ingatan dia lemah. Tapi kuasa Allah SWT, dia telah khatam, dia telah syahadah. Kalau tanya dia, pagi dia sarapan nasi lemak, petang tanya lepas tu, dia tak ingat dia makan apa pagi ni. Dia kata lemah ingatan dia. Tapi Allah SWT bagi dia Al-Quran 30 juzuk dia boleh baca daripada awal sampai habis. Ini kuasa Allah SWT. Sebab itulah kita semua kena ada keazaman, dan kita kena usaha, dan kita kena doa. Amal ini Allah, ya Allah, ada usaha apa yang Allah bagi itu apa? Kita kena banyak doa minta Allah, dengan Allah. Kita kena usaha dan kita kena doa minta Allah. Sebab itulah sepanjang syahadah kita tetapkan amalan setiap hari dia kena ada solat hajat khusus untuk syahadah, untuk Allah mudahkan dia. Bukannya kita nak jadikan benda tu satu paksaan lah. Jadi solat hajat ni khusus untuk diri dia sendiri, khusus untuk syahadah ni. Semoga Allah memudahkan dia. Jadi setiap pelajaran akan syahadah dia diwakilkan solat hajat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari supaya Allah SWT sempurnakan hajat. Jadi antara masa tengah besar lah, mari kita semua azam, dan kita kena tunjukkan kita punya kesungguhan tu. Jadi mana nak tengok macam mana mengaji, sungguh tak sungguh. Jadi yang setelah bacaan orang kali tengok kesungguhan macam mana. Jadi semua kena zahirkan. Boleh insya-Allah. Kita jangan tengok orang yang lemah, boleh kita tengok orang yang hebat lagi. Contoh kita sahabat, kita dapat setengah muka je. Kita tengok orang kita yang dapat satu muka surat. Kena jeda. Kita boleh hasad dalam dua perkara. Dengan Al-Quran, orang yang Allah bagi kelebihan yang banyak. Dan dengan Al-Quran, dia dapat hafal, kita boleh jeda dengan dia. Kita boleh hasad dengan dia. Sebab itulah bila kita membaca tu, kita niat supaya Allah SWT kekalkan dalam hati kita. Hafalan tu berkala dalam hati kita, dalam ingatan kita. Dan setiap pesanan apa yang dipesankan oleh asatizah, ustaz-ustaz semua, kita semua kena taat. Apa peraturan yang berdasar tetapkan, kita kena ikut. Sekiranya kita tak ikut peraturan, maka akan jadi satu masalah. Bila masalah, susah. Menghafal jadi susah. Jadikan bila itu masalah tu jadi pasal mak yang datang, jadi susah. Jadi kita, apa yang mana kita kena ikut. Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah kita semua
Lepas ni susah tengok suruhan daripada semua orang belajar bila dia tengok jadi hafal ini kelas selesai, supaya kita semua jadi Allah bagikan jazbah, semangat untuk kita hafal sampai khatam, dan kita juga ujian syahadah hinggalah sempurna seperti ini. Jadi sekadar itu dulu saja. Dan semua kepada muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Itulah pesanan daripada mudir ya, Badan Tahfiz yang ada di depan saya ini ya, membaca kesungguhan, usaha bersungguh-sungguh. Akhir sekali kita bergantung pada Allah SWT ya, itu dia formula dia. Usaha mana Allah tetap tapi bergantung pada diri kita, sama ada kita rasa mengalah ataupun terus berjaya. Dan Al-Quran ni Allah semua bagi pada siapa yang membaca kalamnya, dia Allah akan bagi. Tapi itu letak pada diri kita masing-masing, sama ada kita mengalah atau tidak. Mengalah, punca dia akan menjadi dia mendatangkan masalah, buat perang dan sebagainya, malah membaca sebagainya. Tapi bersungguh, doa pada Allah SWT akan perhatikan, dan Allah akan bantu insyaAllah. Dan lagi sekali, saya menjemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz Syah ke hadapan untuk menyampaikan sijil syahadat dan juga naskah Quran daripada pihak pengesah dengan Ustaz Syed. Silakan.